kepada rakan-rakan yang berhormat yang telah pun membangkitkan pertanyaan-pertanyaan sebentar tadi. Saya mulakan dengan yang berhormat Tuaran yang membangkitkan perkara berhubung dengan jelapang padi Kota Belud yang dicadangkan oleh kerajaan itu, yang ingin tahu setakat mana pelaksanaan sistem pengairan di kawasan tersebut. Untuk makluman yang berhormat Tuaran, pada masa ini Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah pun memulakan kerja-kerja menyiapkan pusat pentadbiran untuk pelaksanaan projek ini. Dan selepas ini seterusnya tindakan akan diambil untuk melaksanakan sistem pengairan yang didapati sesuai dan berpatutan. Oleh kerana pun pelaksanaan ini perlu dikaji dengan teliti kerana ianya melibatkan kos yang sangat tinggi. Ya, belum boleh bagi masa, nanti boleh celah lagi. Jadi begitu juga di kawasan Tuaran yang disebutkan oleh Yang Berhormat menghadapi masalah pengairan ini, di mana pada masa ini menggunakan water pump, dan penggunaan water pump pada masa ini memberikan masalah kepada petani-petani kerana di waktu hujan pun bermasalah dan di waktu kemarau pun bermasalah. Dan Yang Berhormat mencadangkan supaya digunakan pump yang lebih besar ya untuk tujuan mengatasi masalah ini. Jadi dalam hal ini saya kira tidak jadi masalah kepada kementerian untuk melihat penggunaan water pump yang lebih besar ini. Walau bagaimanapun, untuk sekejap saja, untuk pengetahuan Yang Berhormat Tuaran, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sedang melihat kepada kaedah dan teknologi baru untuk diguna pakai bagi menyelesaikan masalah pengairan atau saliran kawasan-kawasan pertanian padi. Kerana kita dapati bahawa kos pengairan begitu tinggi, dan kalau sekiranya dikira dari segi ekonomiksnya tidak begitu ekonomiks dibandingkan dengan hasil dan pelaburan yang terpaksa dibelanjakan oleh kerajaan. Dengan sebab itu, kaedah baru dan teknologi baru sedang dikaji oleh pihak Mardi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan satu daripada kaedah atau teknologi yang sedang dilihat mempunyai potensi mengatasi masalah ini ialah pertanian padi menggunakan teknologi aerob ataupun kaedah aerob. Kaedah aerob ini iaitu satu kaedah di mana ianya menggunakan sprinkler atau apa cakap Melayu, sprinkler ni, semburan. Jadi dengan menggunakan semburan ini, maka kita tidak perlu membina empangan ataupun canals, peparitan yang begitu mahal kosnya. Dan penggunaan sistem aerob ini dalam proses ujian oleh pihak Jabatan Pertanian. Sudah ada pilot project yang dibuat yang menunjukkan potensinya begitu baik sekali. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya bangkitkan perkara tadi bahawa peningkatan teknologi yang saya cadangkan water pump lebih besar
Sebenarnya dulu suatu ketika dahulu sudah pun diluluskan oleh menteri. Sewaktu menterinya Datuk Afandi Nurwawi dulu. Tapi dia gagal dilaksanakan. Dan sebenarnya apabila sistem pengairan yang ada sekarang, dia lambat dilaksanakan. Dan saya mengatakan tadi bahwa semakin luas tanah sawah di Tuaran itu sudah tumbuh bukan padi tapi rumah. Dan saya takut kalau teknologi yang dikaji ini lambat dan lambat pula dilaksanakan, diperkenalkan di lapangan, saya khawatir habis nanti sawah kita. Dan untuk makluman Yang Berhormat Pak Menteri, kalau boleh pihak Yang Berhormat mengkaji turun ke lapangan dan lihat sama ada yang 900 lebih hektar di Tuaran itu masih diterupai ataupun tidak sebab masalah bahan air. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Saya rasa tidak ada masalah bagi Kementerian Pertanian, Jabatan Pertanian, khususnya pegawai yang berkenaan untuk turun padang ke kawasan Tuaran untuk melihat apa yang boleh kita bantu menyelesaikan masalah ini sementara mendapat satu kaedah yang boleh diguna pakai untuk jangka panjang. Sila. Terima kasih Menteri. Sikit je. Kat Musing pun ada jelapang padi. Dia sepadan Rompin. Rompin baru-baru ni diumumkan jelapang padi baru. Saya minta pada Habib Menteri, boleh tak cadangan untuk menggunakan sistem baru dalam irigasi jelapang padi ni boleh dicuba di Ndau Musing. Dia border je. Sebab pegawai yang mengurus padi semua ni, Bernas, dia datang juga ke Ndau. Yang usahakan ni semua orang Kedah. Tapi diorang ni semua biru lah, bukan hijau. Terima kasih. InsyaAllah, Yang Berhormat. Saya ingin menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Parit Bunta yang membangkitkan apakah projek khas rumah nelayan mengenai dengan kriteria. Mana Parit Bunta ada lagi, dah balik ya? Oh, ada lagi. Mengenai dengan kriteria bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan, dia mudah saja. Pertamanya mestilah warga negara Malaysia, dan yang keduanya berdaftar dengan Pertubuhan Nelayan. Saya kira itu sajalah. Tak ada pertimbangan politik, tak ada. Ya, sama ada untuk mendapat bantuan baik pulih rumah ke ataupun banner rumah baru ataupun sara hidup. Tidak ada kriteria politik yang diambil kira. Masih salah. Anda begitu sopan hari ini. Saya nak tambah lagi satu. Masalahnya begini, saya faham menteri dasarnya itu jelas. Saya tahu memang. Tapi apa yang saya jelaskan di sini ialah dari segi praktis. Siapa yang menentukan dia layak dapat? Itu soalan dia. Kadang-kadang orang yang menentukan itu yang kadang-kadang bersifat yang disebut tak betul tadi. Dasar saya setuju. Memang begitulah saban kali jawapan yang diberi. Cuma satu lagi saya minta jangan lupa jelaskan tentang penyelewengan. Untuk pengetahuan Parit Sulong yang bertanya dia tak tahu kata adanya kena aku janji. Sebenarnya saya dapat laporan ni daripada nelayan-nelayan di Johor, secara khusus di Mersing. 100 nelayan telah membuat aduan pada November 2012 tentang wujudnya satu aku janji bahawa mereka tidak boleh pertikaikan. Itu sajalah untuk maklumat dari mana sumber saya bawa tadi. Mersing, daripada Mersing. Terima kasih. Sekali lagi saya tegaskan, Yang Berhormat Parit Bunta, tidak ada kriteria politik atau pertimbangan politik. Dan juga
ditegaskan sini, iaitu tidak ada aku janji. That is dengan izin the truth about it. Ya, orang nak cerita macam-macam tu, orang boleh cerita lah, tapi tak ada. Nanti sebab sebut Musing ni. Ya. Sebab sebut Musing ni. Saya pantang sebut Sri Musing ni. Baik bunta ni. Maklumat saya nak beritahu Datuk Menteri, maklumat yang dibuat oleh sahabat saya pada Baik Bunta tu bukan tak benar tapi tak berapa tepat. Saya yang jadi pengurusi MP3 agihan rumah-rumah untuk kita agihkan untuk nelayan ni. Saya dapat maklum ni bukan saya memandai apatah lagi pandai-pandai. Saya dapat maklum Datuk Seri KSU Kementerian nak datang melawat, nak lihat bagaimana contoh yang terbaik dan paling cepat menguruskan bantuan rumah nelayan seluruh Melaya. Paling best sekali kat Musing. Jadi kalau ada laporan mengatakan ada bentuk penyelewengan, tak betul lah tu. Baik Bunta jauh dengan Musing. Kalau komplain tu bolehlah saya percaya. Tuan-tuan, biar menteri jawab lah. Tak, bukan. Saya bukan apa. Sebab tadi seolah-olah pada Bunta. Nak mencelah ni kena minta keizinan daripada Yang Berhormat Menteri. Menteri benar kan? Dah sikit penjelasan sebab Menteri. Maklumat tadi tu bukan saya reka, tidak. Jadi boleh rujuk kepada Pusat Aduan Rakyat yang mereka menerima nelayan seramai satu. Itu saja. Saya tidak ada menuduh siapa-siapa kelemahan. Tidak kerana sebut mesti melenting, tidak begitu. Kalau tak ada, tak adalah. Mana yang bawa laporan ni tidak betul lah. Itu saja. Okey, terima kasih. Untuk pengurusi Yang Berhormat pada Bunta. Begitu juga dengan kontraktor yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat pada Bunta tadi. Kita ingin bagi pengakuan di sini bahawa Kementerian Pertanian memang memberi perhatian yang serius dan mengambil berat agar pihak-pihak kontraktor tidak mengambil kesempatan berlebihan dalam melaksanakan projek perumahan nelayan ini. Dan kita pilih kontraktor-kontraktor yang kita boleh anggap bertanggungjawab, ya, kerana ini adalah satu projek sosial dan bukan projek yang di mana kontraktor sepatutnya mengambil keuntungan yang berlebihan. Tapi kalau ada terjadi satu dua kes, umpamanya kerja yang dibuat itu tidak memuaskan ataupun kualitinya tidak begitu memuaskan, ataupun barangan yang digunakan begitu sedikit nilai yang tinggalnya, boleh buat laporan kepada kementerian. Kita boleh periksa dan perbaiki untuk mengatasi masalah tersebut. Yang Berhormat Parit Sulong, saya ucap banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Parit Sulong kerana menyokong projek khas ini, menyokong penuh, dan dengan syarat, sokongan bersyarat, minta tambahan, minta tambahan supaya nelayan-nelayan yang masih mungkin tertinggal dalam program ini dapat kita juga beri bantuan dalam fasa yang akan datang. Boleh saya? Boleh. Ini berkaitan dengan terima kasih banyak Datuk Pengurusi dan juga Yang Berhormat Menteri.
berkaitan dengan saya nak mengucapkan terima kasih banyak di atas apa yang berhormat Menteri tadi katakan mengenai bukan ketinggalan tetapi ada lebih kurang 78 lagi rumah yang perlu sama ada dibaik pulih ataupun dibina baru yang belum dilaksanakan di kawasan Parlimen Pak Sulong. Itu tadi pertanyaan saya, lebih kuranglah saya jumlah yang sebenarnya saya tak berapa pasti, saya tak berapa ingat offhand sekarang ni. Jadinya saya cuma nak mendapatkan penjelasan mengenai perkara tersebut dan saya harap ianya dapat dilaksanakan dengan seberapa segera, dan saya juga nak mengucapkan tahniah kepada tim daripada Kementerian Pertanian dan juga Timbalan Menteri dan juga Menteri sekali dalam hal baik pulih rumah ni. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Yang Muhammad Pak Sulong, saya memang amat prihatin tentang masalah perumahan. Dulu semasa saya di Fekra pun saya laksanakan baik pulih rumah 5,000 buah rumah sebelum pilihan raya untuk bantu orang-orang miskin, ya, yang rumahnya dalam keadaan yang sangat uzur. Jadi kali ini di dalam MOA pun rupanya ada juga skim baik pulih rumah ni. Dia hanya amat sesuai lah dengan perjuangan saya. Jadi insya-Allah lah permintaan itu kita akan lihat. Kalau sekiranya ada kemampuan di pihak kerajaan dengan kewangannya, kita akan cuba bantu seberapa yang boleh. Satu perkara yang amat penting yang dibangkitkan oleh Pak Sulong ini ialah berkenaan bagaimana nak meningkatkan pendapatan nelayan. This is a very serious issue, Datuk Yang Dipertua. Kerana kalau kita bagi bantuan baik pulih rumah saja, bagi sara hidup saja, dia tidak menyelesaikan masalah jangka panjang bagi komuniti nelayan. Jadi dengan sebab itu, pihak kementerian di bawah kepimpinan yang baru, diteraju oleh menteri yang baru, amat serius memikirkan permasalahan ini. Dan satu daripada tindakan yang diambil oleh menteri, ya, dan juga kementerian, khususnya LKM, ialah kita nak menghapuskan orang tengah. Bagaimana yang disebutkan oleh salah seorang daripada yang berhormat tadi, iaitu yang mengaut keuntungan daripada hasil titik peluh nelayan ini ialah orang tengah. Jadi kita akan memperjuangkan bagaimana caranya kita nak menghapuskan orang tengah ini supaya nelayan mendapat bahagian yang lebih daripada industri perikanan. Salah satu daripada tindakan yang diambil pada masa ini ialah menubuhkan pasar nelayan, pasar ikan nelayan di tempat-tempat di mana ikan-ikan ini dinaikkan. Di situ nelayan boleh menjual hasil tangkapan mereka terus kepada pengguna-pengguna. Dan di sini sebenarnya kita mendapat dua objektif, iaitu pertamanya nelayan akan mendapat harga yang lebih baik dengan menjual sendiri, dan di satu pihak lagi iaitu pengguna juga boleh mendapat harga yang berpatutan daripada ikan yang dibeli oleh mereka berbanding kalau beli melalui orang tengah di pasar-pasar tertentu. Ya, Kuala Kedah, Bang. Kuala Kedah. Boleh saya tambah sikit? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tambah sedikit komen tentang masalah nelayan tadi, kerana satu fenomena yang berlaku setiap tahun di Kuala Kedah dan kawasan sekitarnya ialah ada ketikanya ikan terlampau banyak. Ikan-ikan tertentu, ikan kembung yang biasanya jadi, sampai harganya jatuh sampai kurang dari 5 sen seekor, 20 ekor lebih RM1. Dan ini menyebabkan nelayan kerugian banyak yang tak mau pergi dan ikan-ikan itu setengahnya rosak. Jadi saya rasa kalau masalah ini dapat diselesaikan oleh kementerian, membantu dengan apa cara pun, itu akan dapat membantu banyak supaya
nelayan tetap dapat pendapatan dan satu benda yang diberikan oleh Allah SWT tak kita bazirkan. Terima kasih. Terima kasih Ahmad. Kuala saya. Mana? Kuala Kedah, sorry. Terima kasih di atas pandangan itu dan kita akan ambil perhatian. Tadi saya ingin menyambung sedikit lagi berhubung dengan bagaimana kita nak membantu nelayan dari segi ekonomi mereka. Selain daripada pasar nelayan, kerajaan ataupun Pharma menubuhkan pasar tani. Dulu saya bangkitkan pasar tani, ada rakan kita, nanti belum habis sekejap. Datuk Pengerusi, boleh sahabat saya yang di bidang ni kasih tekan minyak sikit. Terlalu slow. Puasa. Ini sudah dekat waktu berbuka ni. Ya, sudah bateri sudah kurang. Pharma kita membuka banyak pasar tani dengan tujuan untuk memberikan tempat di mana nelayan-nelayan dan petani menjual hasil produk mereka. Dan di sini mereka dapat jual dengan harga yang lebih baik daripada menjual kepada pemborong di tempat mereka menaikkan ikan-ikan tersebut. Dan saya nak ambil kesempatan ini nak membetulkan apa yang dibangkitkan oleh Pendang tempoh hari. Dia kata di Pendang tidak ada pasar tani. Tak betul. Pada waktu itu saya tak ada maklumat. Tapi hari ini saya ada maklumat. Iaitu di Pendang pun ada pasar tani. Dan boleh dikatakan setiap daerah, setiap kawasan ada pasar tani. Jadi ada lagi beberapa jenis pasar komuniti yang mana memberikan peluang kepada nelayan dan petani untuk menjual hasil mereka terus ke pasaran. Ada yang sekarang kita menggunakan apa yang disebut from farm to table. Maknanya daripada petani, daripada ladang terus kepada pasaran. Ini yang kita galakkan. Tetapi untuk menjayakan kaedah ini, saya sudah sebut di Besut baru-baru ini kepada nelayan di Besut. Saya kata petani perlu berubah sikap. Jangan balik daripada nelayan, jangan balik daripada laut. 2-3 minggu dia di laut sampai dia tidak sabar lagi terus mau balik ke rumah. Sebab dia memikirkan hal orang rumah dahulu. Saya bilang sama dia, saya cakap, sabar. Tidak hilang gunung dikejar. Tidak lari gunung dikejar. Begitu. Jadi kalau boleh, nelayan-nelayan mengubah sikap bahawa setelah menangkap ikan, mereka bawa ikan, teruskan usaha untuk menjual ikan mereka. Sama ada di pasar nelayan maupun di pasar tani ataupun di pasar caravan, pasar komuniti yang dibina oleh pihak Pharma. Begitu banyak sekali di setiap daerah. Dan lebih penting daripada itu juga, kita nak menggalakkan nelayan supaya melibatkan diri mereka dalam aktiviti mengeluarkan produk berdasarkan ikan. A fish-based product. Jangan jual ikan saja daripada zaman Tok Kaduk sampai sekarang. Dia jual ikan saja. Kita mau jual mungkin fish ball. Fish ball. Nanti menggunakan parliamentary word pula. Kalau guna fish ball. Bukan ball lain. Jadi ini perlu satu kilang, satu usaha yang penting juga. Boleh melibatkan diri bagi pihak nelayan. Jadi ada berbagai-bagai tindakan yang kita ambil oleh pihak kementerian, LKM dan Pharma untuk mengatasi, untuk melihat nelayan kita dibela ekonomi mereka untuk masa-masa yang akan datang. Datuk Pengerusi, Kulai ada membangkitkan 5 jenis ikan dilarang ekspor. Payah. Kita nak tolong orang tempatan,
dapat harga yang berpatutan. Bukan kita nak tolong orang di luar sana dulu, rakyat dululah. Rakyat kita ni. Rakyat kita supaya dapat bekalan ikan yang cukup dan pada harga yang kalau boleh murah. Ya? Kalau tak murah pun mampu dibeli oleh nelayan. Ya, ini ekspor kira nak untung saja. Ini pengekspor yang untung. Pemborong nak untung. Ya? Bagaimana dengan rakyat? Jadi yang kita skat import ini, ekspor ini pada waktu-waktu tertentu ataupun masa-masa tertentu, terutamanya waktu musim perayaan ini. Ya? Inilah langkahnya untuk kita membela ataupun membantu pengguna-pengguna. Saya percaya pihak pembangkang tentu tidak membantah perkara ini untuk membantu pembeli rakyat. Ataupun pembangkang kulai jadi pembela kepada pengekspor, toke-toke besar. Gitu. Ada Boleh mau tanya? Timbalan Pengerusi. Kulai Terima kasih. bangun. Terima kasih Timbalan Pengerusi. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya rasa tadi tuduhan daripada Timbalan Menteri itu kurang tepat. Saya rasa sekarang nelayan memang rakyat jelata Malaysia dan juga itu pemborong dan penjual ikan dan jugalah itu pengusaha logistik. Mereka juga rakyat Malaysia dan kita haruslah mempertimbangkan situasi mereka juga. Jadi saya rasa sebelumlah kita membuat ini larangan untuk ekspor, saya nak tahu sama ada pihak kementerian memang sudah buat satu kajian dan menunjukkan bahawa kelima-lima jenis ikan tersebut sekarang dalam pasaran kita memang tidak mencukupi. Tetapi sebenarnya selepas larangan ini dijalankan, dilaksanakan, harga untuk ikan ini sudah turun. Dan ini saya rasa bukan satu hakikat yang baik untuk nelayan juga. Kerana mereka sekarang terpaksa untuk menjual ikan tersebut dengan harga yang lebih murah kepada pemborong dan juga penjual ikan. Jadi maksudnya rezeki mereka juga terjejas. Jadi saya nak tanyalah, memang tak sebelum larangan ini dilaksanakan, memang tak dalam pasaran kita memang kelima-lima ikan tersebut adalah kesuntukan. Terima kasih. Terima kasih. Harga turun tu itulah yang rakyat tak. Ya? Tadi yang Muhammad kata, sekarang ikan tu harganya sudah turun. That's very good. Rezeki nelayan? Yalah, rezeki nelayan tidak terjejas. Rezeki pengusaha logistik? Dengarlah dulu. Mereka bukan rakyat Malaysia? Dengarlah dulu. Sebab pada nelayan dia dapat harga yang tidak terjejas. Yang terjejas ini harga. Ini pemborong. Pemborong ini terdiri daripada tauke-tauke besar. Dan logistik, transport ini. Tauke-tauke besar. Untung beratus ribu, berjuta-juta. Kita mau bagi, ini orang kampung yang hanya pendapatan dia tak sampai pun 1,000 satu bulan. Tauke besar untung 1 bulan 100,000, 1 juta, 2 juta. Which one you want to? Ini tauke besar, kita jangan peloleh lah. Jadi rakyat betul. Betul rakyat. Tapi ada dua. Rakyat yang perlu bantuan dengan rakyat yang tidak perlu bantuan. Dia boleh hidup sendiri. Kalau terjejas pun pendapatan dia tidak jadi susah. Tetapi nelayan kalau terjejas, dia makan pun tak ada. Yang Muhammad kena belajar bab ini kalau nak mendapat sokongan daripada rakyat kampung. Rakyat bandar bolehlah. Datuk Pengerusi. Ya? Menteri dia punya bateri sudah charge kini. Barang mahal. Marah barang. Tapi walau macam mana pun. Ya, Bapak Menteri. Panjang lagi. Ada sikit lagi. Ya. Ni apa nama tadi? Ni ganggu-ganggu. Ya, walaupun begitu, saya ingin untuk orang kata bagi yang berhormat Kulai ni selesa sikit lah. Ya? Dengan izin, this is temporary. During this festive season. After festive season, kalau keadaan tidak memerlukan, tidak menuntut, kita benarkanlah ekspor. So, kita akan memantau keadaan. Okey?
Boleh lah tu sengap dah. Okey. Yang satu lagi ni yang berhormat Kinabatangan sahabat saya. Dia kata minta peruntukan lebih banyak. Kawasan Kinabatangan banyak nelayan. Sudah hantar permohonan. Yang berhormat, we can assure you, dengan izin, you get all the support from the ministry. Okay? Thank you. Berapa banyak belum tahu lagi. We'll do our best untuk mengurusi. Lu tolong gua tolong. Tak boleh ni seputin ni nanti tak bersetuju. Ataupun tadi ada bincang apa? Bantah. Oh ni ada pula nak membantah. Tak payahlah dah. You tolong I tolong you ni macam perli PM aja. Tak ada apa ya. Betul. Bukit Gantang, yang berhormat Bukit Gantang, rumah jangan transit. Jangan jadikan rumah transit dan pastikan kualiti yang baik. Kerana kesian kepada kaum nelayan miskin terus miskin dan nelayan dicengkam oleh orang tengah. Setuju? Nelayan kita pada hari ini sungguh bernasib tidak baik kerana mereka dicengkam oleh orang tengah. Jadi saya dan juga menteri serta pegawai-pegawai pertanian kementerian, kita telah mulakan satu agenda baru. Kita nak hapuskan orang tengah mencengkam petani-petani dan nelayan-nelayan kita. Ya? Kita dah tubuh tekun. Kita ada agrobank. Agrobank dan tekun mesti membantu kaum nelayan dan petani dalam masalah kredit. Ya, kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh mereka dalam kehidupan mereka. Kalau mereka boleh bayar kepada orang tengah dan setengahnya terlibat dengan alung pada kadar yang begitu tinggi, kenapa pihak bank, agrobank dan juga tekun tak boleh bagi? Selama ini kita dah bagi, mungkin tidak cukup untuk mengubah landscape, ya, nak mengubah keadaan ini. Transformasi dalam arti kata yang sebenarnya, perubahan yang nyata di mana nelayan dan petani, keadaan sosioekonomi mereka berubah menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia yang berpendapatan tinggi satu hari nanti. Kita kena bantu dengan apa yang kita buat sekarang, kita perhebatkan lagi. Jadi masalah orang tengah ini, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Bukit Gantang. Tolonglah Bukit Gantang sokong, ya, agenda kita ini. Bersyarahlah di kampung-kampung, di kalangan nelayan, kurangkan ucapan-ucapan mengutuk Barisan Nasional tu. Lebihkan kepada memberikan motivasi, memberikan kesedaran kepada rakyat untuk bangun, berubah, ya, menjadi rakyat yang bersedia untuk bekerja keras dan juga berdisiplin, bertanggungjawab pada diri sendiri dan juga keluarga mereka. Kalau kita nak melihat perubahan terhadap nasib mereka. Sikit. Ya. Macam mana kita nak minta sikit. Ni Yang Berhormat Bunta ni pasal banyak ceramah politik tak habis-habis. Itu dah saya nak bagi tahu tu. Masalah dia sekarang yang memilih kriteria untuk dapat semua ni bukan kami wakil rakyat. Jadi macam mana kami nak syarah ke dia orang? Yang pilih tu ketua bahagian UMNO, apa ni bahagian apa. Jadi macam mana kami nak syarah? Itu tu kena ambil kira juga tu. Kalau tak nak syarah begitu, bagi wakil-wakil rakyat akses untuk membantu rakyat mendapat semua dasar-dasar apa bantuan yang diberikan. Itu kena faham. Yang memilih tak apa, biarlah kita pilih. Yang dapat rakyat di bawah. Ya betul, tapi saya bercakap dengan menteri, saya minta menteri jawab. Terima kasih kepada Bunta. Maksud saya kena bagi ruang kepada kami untuk dapat akses. Kami boleh cakap kepada rakyat. Sekarang masalah dia yang tentu ketua bahagian, bukan wakil rakyat. Okey. Itu kena cek tu. Jangan terus melulu kata kami cakap begitu. Tak betul tu. Yang Berhormat Bukit Bunta, terima kasih. Saya pun tak ada terlibat dengan apa yang Kementerian Kewangan, kementerian itu, kementerian ini pilih berhubung dengan kata Farid nak tanya. Ya, Farid.
Terima kasih Nanti Speaker. jawab ini dulu. Jawab sekejap kita. Kita bagi lepas ni. Bukan bermakna setiap kali maka kita nak bersyarah, maka kita nak terlibat. Kalau kita tak terlibat, maka kita nak bercakap soal itu. Soal ekonomi. Saya tak terlibat berhubung dengan pelantikan kontraktor ke, pelantikan nak memilih syarikat mana untuk melihat syarikat-syarikat ini mendapat peluang untuk berniaga dan sebagainya. Tetapi apabila saya pergi ke kampung, saya menggalakkan mereka untuk berniaga, menjadi usahawan dan memberitahu kepada mereka iaitu kalau nak mengubah nasib perlulah menjadi usahawan. Saya tak terlibat pun dalam proses untuk memilih usahawan atau kontraktor. Begitu juga dalam kes ini, kalau yang berhormat ikhlas tak perlu terlibat untuk memilih sianu-sianu yang dapat rumah. Pergi berkempen secara secara umum, kata bahawa nelayan perlu berubah sikap, petani perlu berubah sikap. Apa ada masalah? Parit tadi. Ya, Parit. Sahabat saya daripada Parit. Terima kasih Tuan Speaker. Tadi Menteri bercakap pasal meningkatkan pendapatan nelayan. Apa pula tindakan kerajaan bagi nelayan sungai? Apakah tindakan kerajaan bagi meningkatkan pendapatan mereka, kehidupan mereka? Terima kasih. Ini